Ya, alhamdulillah, sama-sama kita selesai dah membaca suratul kahfi, walaupun tak sempat sampai habis sebab kita tak sabar-sabar nak dengar kalam daripada Al-Fadhil Al-Allamah Dr. Fuzi. InsyaAllah saya dengan segala hormatnya mempersilakan, falyatafaddal majura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma alhimna rushdana wa a'idna min shururi anfusina. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi Al-Fadil Al-Qari minad dunya wa huwa Al-Ustaz Abdul Khair Jalil, sahabat saya yang dimuliakan Director of Selpad Dr. Rusnani Qasim, Dr. Faridah, Ustaz Abdullah Bukhari Al-Allamah, Deputy Director of Selpad, HODs, sahabat-sahabat Selpad, sama ada staff-staff akademik ataupun staff-staff admin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk bertemu sekali lagi di pentas yang sama dengan qari yang sama. Alhamdulillah, peringkat awal lamaran yang saya terima daripada the coordinator of IOHK untuk melantik, memilih saya sebagai qari pada pagi ini. Kalau saya qari, saya tanya siapakah muzakkirnya, dia kata Ustaz Abdul Khair. Jadi saya rasa tak berapa nak kenal lah, sebab kita pun berada di musim hujan. Jadi mungkin kalau saya baca mungkin lagi lebat hujannya. Lagipun saya tidak mahu mengganggu periuk nasi Ustaz Khair. Jadi tuan-tuan perempuan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, hujan ni kalau tak hujan kita baca doa Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Kalau musim kemarau, kalau ketika hujan turun Allahumma sayyiban nafi'an. Kalau hujan yang terlalu lebat, sekiranya kita bimbang berlaku banjir, doanya panjang tapi ada riwayat yang pendek, Allahumma hawalaina wala alaina. Dan ketika hujan itulah antara waktu yang mustajab juga untuk kita berdoa. Jadi kita digalakkan berdoa, banyak-banyak berdoa, insya-Allah. Dan bila berdoa, tuan-tuan dan puan sekalian, ia adalah ibadah. Apa yang kita minta kadang-kadang Allah bagi dan kadang-kadang Allah tak bagi. Mungkin kita minta lain, Allah bagi yang lain. Dan sesungguhnya yang Allah bagi itulah yang terbaik untuk kita. Dan kita sebagai hamba Allah perlu redha dengan apa yang Allah bagi. Sebab redha itu tanda kita beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala.
Tuan-tuan sekalian, ayat yang saya bacakan tadi daripada surah Al-Kahfi juga ayat ke-46. Al-malu wal banun. Al-malu wal banun, mal maksudnya harta. Wal banun, anak-anak. Zinatul hayatid dunya, adalah perhiasan dunia. So harta kita, kereta Honda kita, kereta Toyota kita, rumah banglo kita, ataupun rumah banglo yang akan siap tak lama lagi, kan? Semuanya itu adalah perhiasan dunia semata-mata yang tidak kekal di dunia ini, dan semuanya akan musnah. Yang kita bawa adalah amalan kita, insya-Allah di akhirat nanti. So dalam ayat ini Allah sambung wal baqiyatus salihat, dan yang kekal salihat itu inda rabbika, di sisi Tuhan kamu adalah inda rabbika khairun, inda rabbika thawaban, sebaik-baik pahala. Bal baqiyatus salihat itu ialah ditafsirkan oleh para mufassir sebagai beberapa perkara. Yang pertama, amal-amal soleh kita. Amal-amal soleh kita itu yang kekal di akhirat nanti. Sama ada solat kita, puasa kita, haji kita, umrah kita dan sebagainya. Dan ada juga para mufassir yang mentafsirkan perkataan al-baqiyatus salihat itu adalah zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kita perbanyakkan zikir sambil-sambil dengar kuliah pagi ni, kita sebut juga dalam hati subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan ada juga riwayat yang menambah dengan lafaz wala haula wala quwwata illa billah. Dan ada juga riwayat lain yang menambah dengan wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi boleh kita baca dengan 3 wajah zikir itu, sama ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ataupun kita tambah wala haula wala quwwata illa billah. Dan kita kalau nak tambah lagi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. So ketiga-tiga wajah itu boleh dibaca. Insya-Allah sama-sama kita amalkan dengan memperbanyakkan zikir. Wa khairun amala, dan sebaik-baik angan-angan ataupun cita-cita. Sebab apa disebut sebaik-baik angan-angan dan cita-cita? Sebab angan-angan ni biasa tak menjadi kenyataan. Tetapi amal-amal soleh yang kita amalkan di dunia ini, cita-cita itu menjadi kenyataan di akhirat nanti dengan balasan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Okay, kita pusing balik pada al-mal. Didahulukan al-mal wal banun. So kita sempatlah rujuk tafsir Al-Munir oleh almarhum Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Dia kata sebab al-mal tu biasanya harta lebih aham, lebih penting, wa akhtar, dan lebih bahaya daripada anak-anak. Sebab harta lah biasanya manusia ini akan berebut-rebut, berpecah belah, bermusuhan di antara adik-beradik, anak dengan ayah, anak dengan ibu pun kadang-kadang bermusuhan disebabkan harta. Dan kemudian so kita harta kita banyak-banyak kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita ada. Insya-Allah dengan harta yang kita ada itu kita mendapat keberkatan di dunia dan akhirat, insya-Allah. Dan kemudian Imam Hamka menyebut dalam satu kata-katanya, dia kata harta yang kamu makan akan menjadi kotoran, jadi tai. Harta yang kamu simpan, yang kita simpan tu akan menjadi warisan dan juga rebutan. Bila kita simpan dalam bank tu kan, bila kita meninggal lagi ni, katalah meninggal lagi ni, maka dia akan menjadi warisan ataupun menjadi rebutan anak beranak ataupun keluarga kita. So harta yang disedekahkan itu yang akan kekal abadi di akhirat nanti. Jadi banyak-banyakkan sedekah, insya-Allah. Banyak-banyakkan sedekah. Pagi-pagi sedekah, insya-Allah ada malaikat mendoakan kita, Allah ma'ti munfiqan khalafan. 2 malaikat doa kita pagi-pagi.
Kalau kita sedekah pagi-pagi, doa malaikat yang pertama, ya Allah, berikanlah orang yang bersedekah itu ganti atas apa yang mereka telah keluarkan. Kalau kita tak bersedekah, kita simpan kedekut dengan duit kita, akan ada doa daripada malaikat. Doanya apa? Allahumma a'ti mumsikan talafan. Maknanya malaikat mendoakan bahawa Allah berikanlah kepada orang yang simpan duit ni talafan, kemusnahan atas harta dia. Jadi kita pilih nak yang mana satu. Pilih nak yang mana satu, insya-Allah. Ada ternampak iklan dalam grup WhatsApp, iklan umrah. Kita nak sedekah ni biar di tempat yang betul, ya. Iklan umrah, sambil-sambil iklan umrah tu ada juga iklan sedekah Al-Quran di Masjidil Haram dengan Masjidil Nabawi. Wajar tak kita bersedekah Al-Quran dekat Masjidil Haram, Masjidil Nabawi? Wajar tak? Patut ke tak patut? Tak patutlah. Sebab Saudi tu ada kilang yang terbesar pencetak Al-Quran, Mujamma' Malik Fahad di Tibaati Quran Syarif. Dan memang Quran-Quran di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi itu hanya Quran yang ditentukan oleh kerajaan Saudi saja boleh masuk. So kalau kita nak wakafkan Al-Quran di Masjidil Haram, itu perbuatan yang boleh dianggap kurang sesuai. Sebab semua Quran yang luar yang dibawa masuk dalam Masjidil Haram akan dikeluarkan oleh Al-Bangladeshiyun. Akan dikeluarkan. Jadi kita niat konon-kononnya letak kat situ biar orang dapat baca, kita dapat pahala. Tapi dikeluarkan tak tahu dia hantar kat mana. Wallahu a'lam bisawab. Jadi lebih baiklah kalau nak sedekah, beli letak dekat masjid ni ataupun mana-mana surau yang kita tahu yang Quran-Qurannya pun dah lama, dah lapuk dah, yang perlu diganti. Lebih baik daripada kita sedekah dekat Masjidil Haram dengan Masjidil Nabawi, sebab mereka dah khususkan. Baik, kemudian wal banun, anak-anak, kepada yang ada anak-anak, yang tak ada pun alhamdulillah, yang ada pun alhamdulillah. So anak-anak ini adalah zinatul hayat juga, zinatul hayat, perhiasan dunia juga. Dan anak-anak ni juga menjadi ujian kepada ibu dan ayah. Jadi kita bersyukur kalau anak kita berjaya, dan kita juga bersyukur sekiranya anak kita tidak berjaya. Jangan hanya memilih anak-anak yang berjaya saja, disayangi, disanjungi, disebut-sebut, diberi hadiah dan sebagainya. Anak-anak yang kurang berjaya dipinggirkan. Sebab yang biasa berlaku, anak-anak yang tak berjaya itulah yang menjaga ibu dan ayah ketika sakit dan membawa mereka ke mana-mana. Jadi kita nak kena hati-hati. Apabila tiba musim convocation, alhamdulillah, kan? Jadi mak ayah datang bersama dengan anak-anak meraihkan anak-anak konvo. Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Ada yang masuk dalam Facebook, alhamdulillah. Bukan tak boleh, boleh, alhamdulillah. Tapi kena jaga hati. Jangan riak. Kalau riak, nanti amalan-amalan kita tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau niat nak bangga, memanglah manusia kan, kita rasa suka, tak apa, tak ada masalah. Tapi kena jaga hati. Sebab kita bimbang, kita post dekat FB tu, ada orang yang anak dia tak grade, tak masuk U, yang tak pandai. Jadi dia mungkin rasa meluat ataupun menyampah, kan? Jadi bukan kata tak boleh, 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 tapi kena hati-hatilah. Kalau nak cerita sikit boleh Ustaz? Saya konvo 3 kali, alhamdulillah. Konvo yang pertama masih degree lah. Anwar Ibrahim bagi, nak sebut PM tu, bagi scroll 97. Masa tu ibu dan ayah datang lah. Konvo yang kedua, master di UM. Ibu mertua ada masa tu dah kahwin. Ibu mertua, ibu, ayah tak ikut dengan zaujah. Konvo yang ketiga, PhD, seorang pun tak ikut. Tak nak menyampah, asyik engkau je nak konvo. Tak ada orang lain ke nak konvo. Seorang je. Masa tu lah terfikir, kalau lah ada orang lain. Tapi tak ada. Jangan takut Ustaz.
Subhanallah. Jadi cuma bila mendapat kejayaan, banyak orang sebut congratulations, tahniah. Bagus. Dia hanya ucapan zahir, melahirkan kegembiraan. Tetapi alangkah baiknya kita iringi dengan barakallahu fikum. Itu sebab kalau orang bagi dapat apa-apa, biasanya lama saya akan bagi barakallahu fikum, cukup. Kalau nak tambah tahniah pun tak ada masalah, tapi jangan lupa barakallahu fikum. Why? Sebab apa? Sebab tahniah itu di stop dekat situ saja, hanya menzahirkan kesukaan. Tapi barakallahu fikum dia adalah doa. Barakah ni adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Yakni selepas anak itu mungkin dapat kejayaan tu, kita doakan dia, insya-Allah dia akan dapat kejayaan yang lain dengan sebab doa tu. Tapi kalau tahniah saja kongres dengan gambar bunga apa semua, teddy bear apa semua kan. Teddy bear tu berhala Ustaz. Minal asnam. Hati-hati teddy bear tu. Teddy bear. Saya nak siap kepada semualah. Kita ni kalau boleh, kita ni orang-orang minal muttaqin ni, yang bertakwa ni, orang yang ni, kita kena avoid all kind of idols. Semua jenis-jenis idols berhala dalam rumah kita. Dan semua berhala ni kita tak nak dia diletakkan di tempat yang strategik, atas TV, atas almari, tak boleh. Boleh nak pegang, nak peluk, tapi simpan dalam laci kan. Sepak terajang ni ke tak apa. Jangan kita nak memuja-muja, sebab dia adalah ciptaan rekaan yang berbentuk berhala. Jangan kita nak letak atas mari agung-agungkan. Nanti syaitan banyak masuk dalam rumah, menjadi pot tempat tinggal jin dan syaitan. Nauzubillah min zalik. So bila orang doakan kepada kita barakallahu fikum, jawablah. Tak fair lah aku je doakan kau tak doa untuk aku kan. Balaslah balik dengan apa? Okey, nak balas Allahu yubarik fik kalau hafal, ataupun wa fikum barakallah boleh juga. Pendek, nak pendek lagi, wafik. Wafik, dan pada engkau juga, wafik. Wafik bukan wafer. Wafer lain. Wafik, dan pada engkau juga. Kalau tak ada jawab Arab, dan untuk engkau juga keberkatan. Cakap bahasa Melayu pun tak apa. Yang pentingnya kita balas. Jangan orang doakan kita keberkatan, kita senyap. Jadi kita je dapat berkat, orang tu yang doakan tak dapat keberkatan. So perlulah kita ada give and take dalam doa ni, insya-Allah. Boleh sama-sama kita amalkan. Kita ni lah yang 30-40 orang ni yang nak menyebarkan kebaikan ni dalam grup WhatsApp. Orang dapat je kejayaan, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Ambil stiker-stiker yang cantik-cantik kan, yang ada bunga, ada love apa semua tu, ambil, sebarkan. Kita sebarkan kebaikan, insya-Allah. Ya? Dah habis masa Ustaz? Okey. Saya nak baca sedikit satu hadis daripada Rasulullah SAW. So kita ada Quran, kita ada hadis. InsyaAllah berpegang pada Al-Quran dan hadis, kita tidak sesat. Jangan ambil yang luar daripada Quran dan hadis dalam bab ibadah. Dalam bab ibadah tawakuf, cukup dengan apa dari Quran dan hadis. Jangan nak menambah-nambah. Dalam bab lain, dalam bab teknologi IT apa semua tu nak buat bid'ah, buatlah. Nak tambah apa, buatlah. Tapi dalam ibadah mestilah ambil daripada Allah dan Rasulnya. Ini ada dicipta salawat pelik-pelik. Minta maaf lah, dah cipta salawat, cipta fadilat pula. Antaranya dia kata Allahumma salli ala nuri Muhammad, Allahumma salli ala jasadi Muhammad. Mana dia dapat selawat ni? Dan dia kata kalau baca selawat ni akan terselamat daripada pelbagai jenis penyakit. Siapa yang beritahu dia? So perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah begini dan ganjarannya hanya Allah dan Rasulnya saja yang tahu. So kita yang dalam ni ramai ni dapat maksud WhatsApp yang pelik-pelik, video-video YouTube yang pelik-pelik tu, kita jangan sebarkan. Sebab dia tulis tolong share. So kalau kita sebarkan, kita menyebarkan kepalsuan. Dia kata share pun dapat fadilat pula, berganda-ganda. Padahal yang dia share itu adalah benda yang batil, yang tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Ini perkara-perkara ibadah mestilah berdasarkan pada Quran dan Sunnah. Yang lain tak apa. Ya. So an Abi Hurairah qala su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abi Hurairah berkata, telah ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma aktsaru ma yudkhilul jannah.
apakah perkara yang paling banyak menyebabkan manusia masuk syurga? Qala at-taqwa wa husnul khuluq. Ketakwaan dan juga akhlak yang baik. Wa su'ila, dan ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma aktsaru ma yudkhilun nar. Apa yang perkara yang boleh paling banyak menyebabkan manusia masuk dalam neraka? Faqala al-ajwafan. Al-ajwafan dalam ilmu bahasa Arab ni dia ada istilah-istilah yang satu perkataan tetapi membawa dua maksud. Contohnya al-abawan, maksudnya al-walid wal walidah, ibu dan ayah. So al-ajwafan ni dua lubang. Dua lubang yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka. Yang pertama al-fam, kemudian wal farj, dan juga kemaluan. Semoga kita mengambil iktibar insya-Allah daripada tazkirah pendek ini. Yang baik datangnya Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kalau ada kelapangan kita jumpa lagi, kita share apa yang kita tahu ni dengan keluarga kita, insya-Allah. Saya mohon ampun dan maaf alai anda salah dan silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surat al-asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sebelum terlupa, ada Quran Telaga Biru ni. Ini sudah sampai musim perayaan dan juga perkahwinan. Daripada kita bagi hadiah cawan, mangkuk, ayun dan sebagainya itu, lebih yang tidak dipakai, lebih baik itu sedekah. Sedekahkan, hadiahkan Al-Quran. Al-Quran ni harga dia RM79, tapi dengan Dr. Fauzi RM70 sahaja. Boleh order insya-Allah. Bisnes di luar masjid, bukan dalam masjid. Okey. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.